Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 25 Rabiul Akhir 30 November bersama saya Aziz Arifin dan ini berita utama malam ini. Merdeka 118 sah bangunan kedua tertinggi dunia. Juga gara-gara Omicron, fasa endemik ditangguh. Pembinaan bangunan pencakar langit Merdeka 118 bukan sahaja satu kebanggaan buat negara, malah turut memberi manfaat kepada keluarga Malaysia dengan menjadi pemangkin ekonomi baharu bagi Kuala Lumpur. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, pembinaan menara tersebut dapat memberi peluang kepada masyarakat setempat, terutamanya di Petaling Street, Kampung Atap serta Pudu untuk menjana pendapatan. Malah Merdeka 118 turut membawa semangat keluarga Malaysia kerana selain memberi peluang komuniti setempat membangunkan perniagaan, mereka juga dapat mengadakan program atau aktiviti untuk menambahkan daya tarikan di kawasan sekitar Merdeka 118 menerusi program Geran Komuniti Merdeka 118. Jelasnya, permohonan Geran Merdeka 118 ini sudah pun dibuka pada 28 Jun hingga 20 Ogos 2021 lalu, di mana sebelum ini keluarga Malaysia telah memohon untuk mendapatkan 3 jenis geran iaitu sukan, seni dan komuniti perniagaan. Langkah tersebut secara langsung dapat menggalakkan pendebatan keluarga Malaysia dalam perkongsian idea untuk mengaktifkan semula komuniti serta membina lebih banyak peluang untuk pertumbuhan sosioekonomi. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis penyempurnaan puncak Menara Merdeka 118 di Ibu Negara pagi tadi. Menara Merdeka 118 berketinggian 678.9 meter, menjadikannya bangunan yang tertinggi di Asia Tenggara dan kedua tertinggi di dunia. Dengan kawasan pembangunan seluas 40 ekar, Menara Merdeka 118 akan menyediakan anjung tinjau, masjid, pusat beli belah 118, 3 menara kediaman, hotel Park Hyatt yang pertama di Malaysia dan banyak lagi. Lebih menarik, pengunjung boleh menikmati pemandangan 360 darjah Bandaraya Kuala Lumpur dan melakukan aktiviti menarik seperti berjalan kaki di luar bangunan pada tingkat 117. Setakat ini, pembinaan Menara Merdeka 118 sudah mencapai tahap 85% siap dan dijangka siap sepenuhnya lewat 2022. Peralihan daripada fasa pandemik kepada fasa endemik ditangguhkan buat sementara waktu. Itu keputusan mesyuarat kuartet COVID-19 yang bersidang hari ini. Pengerusinya Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein berkata, penangguhan itu sehingga maklumat lanjut berkenaan varian baharu Omicron diketahui. Dalam satu kenyataan hari ini, Datuk Seri Hishamuddin yang juga Menteri Pertahanan berkata, mesyuarat kuartet ke-9 memberi tumpuan kepada variant of concern VOC Omicron yang kini sedang menular ke seluruh dunia. Menurut beliau, Omicron sememangnya berisiko kerana ia boleh merebak dengan lebih mudah dan pantas. Tambah beliau, ketika ini kerajaan mengenakan kawalan sempadan antarabangsa yang lebih ketat ke atas negara-negara yang telah melaporkan penyebaran varian Omicron. Selain di selatan benua Afrika, varian Omicron juga telah dikesan di Itali, Denmark, Australia, United Kingdom, Belgium dan Hong Kong. Dalam pada itu, tiada kes varian Omicron dikesan di Malaysia setakat ini. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menegaskan dakwaan kononnya varian Omicron dikesan di Perak adalah palsu. Pasukan Respon Pantas Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM menerusi kenyataannya memaklumkan tiada varian tersebut ditemui di negara ini. Justru orang ramai dinasihati agar menghentikan penyebaran maklumat daripada sumber tidak sahih yang boleh menimbulkan kebimbangan dan keresahan dalam kalangan masyarakat. Orang ramai sebaliknya perlu merujuk media sosial rasmi KKM untuk mendapatkan maklumat sahih.
Malaysia tidak melakukan sebarang diskriminasi terhadap atlet dari Israel dalam isu penolakan pemberian visa kepada pemain squash dari negara haram itu bagi menyertai kejohanan berpasukan dunia lelaki yang dijadual berlangsung di Kuala Lumpur bulan depan. Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu berkata beliau juga akan menjadi individu pertama menentang sekiranya ada atlet Israel memasuki negara ini. Menurut Datuk Seri Ahmad Faizal, Malaysia tidak mempunyai sebarang hubungan diplomatik dengan Israel. Katanya, setiap kali kejohanan antarabangsa dianjurkan di negara ini, pihak Jabatan Imigresen sememangnya tidak membenarkan kemasukan atlet negara terbabit. Apabila persekutuan antarabangsa memberi kebenaran meletakkan Malaysia sebagai tuan rumah kepada kejohanan sukan antarabangsa, mereka juga patut maklum bahawa kita tidak benarkan atlet daripada Israel untuk mengambil bahagian. Jadi saya fikir amat malang sekali lah kalau kita dituduh untuk bertindak secara diskriminasi dan sebagainya, kerana kita tidak berdiskriminasi terhadap pihak Israel, tetapi sebenarnya kalau politik dunia ni, Israel mendiskriminasi rakyat Palestin dan juga seluruh dunia, mendominasi dunia secara proksi. Itu yang patut kita tentang. Datuk Seri Ahmad Faizal ditemui media selepas merasmikan Kompleks Majlis Sukan Negara MSN di Nilai Negeri Sembilan pagi tadi. Terdahulu, Persatuan Squash Israel dilaporkan merancang membuat aduan kepada Mahkamah Sukan di Switzerland jika Persekutuan Squash Dunia WSF tidak dapat menyelesaikan isu tersebut. Kejohanan skuash berpasukan dunia bagi lelaki itu dijangka berlangsung di Kuala Lumpur dari 7 hingga 12 Disember, membabitkan 26 regu bakal mengambil bahagian. Bagaimanapun, media antarabangsa melaporkan WSF memutuskan untuk membatalkan kejohanan itu berikutan kemungkinan beberapa negara tidak dapat bertanding atas masalah visa selain turut dipengaruhi varian Omicron yang sedang menular. Pasukan Gerakan Am PGA Batalion 5 berjaya membongkar dan menumpaskan sindiket memproses dan menyimpan arak tiruan bernilai 5.3 juta ringgit dalam satu serbuan sebuah gudang Taman Perindustrian Desa Plentong pada Isnin. Sebanyak 62 tong biru berisi cecair parti arak dengan kapasiti 200 liter dan 56 kotak arak tiruan yang telah diproses dirampas. Komander Brigade Tengah Pasukan Gerakan Am PGA, Senior Assistant Commissioner Muhammad Abdul Halim berkata, serbuan jam 4.45 petang itu turut menahan seorang lelaki berusia lingkungan 20 tahun yang bertindak sebagai pekerja. Lelaki itu menguruskan penghantaran dan mengedar arak yang telah dibotolkan bagi pasaran tempatan sekitar Johor Bahru. Kita dapati mereka membeli parti arak dan dibotolkan di tempat-tempat yang selamat dan mengontak dan melabelkan parti-parti ini, arak-arak ini sebelum diedarkan ke pasaran tempatan. Beliau berkata demikian pada sidang media rampasan arak tiruan di sebuah gudang di Taman Perindustrian Desa Plentong, Johor Bahru. Turut dirampas 2 kereta Nissan Almero dan Safiro, forklift, pam air, telefon bimbit dan plekat kastam yang dipercayai palsu. Menurut Muhammad, pihaknya telah menjalankan risikan serta pemerhatian selama sebulan sebelum serbuan dilakukan. Katanya arak tiruan ini hampir menyerupai arak asli dari segi fizikal botol dan label jenama arak yang digunakan. Status gudang dan dari mana pembelian parti cecair alkohol dalam tong biru masih dalam siasatan. Kes disiasat di bawah Seksyen 135-1 Akta Kastam 1967 dan Seksyen 75 Akta Eksais 1976 kesalahan membuat, memproses arak dan memiliki peralatan membuat arak. Penerbangan umrah pertama terus ke Madinah. Alhamdulillah bertemu kembali. 228 jemaah umrah berlepas ke Tanah Suci hari ini menerusi penerbangan pertama amal by Malaysia Airlines
Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Senator Idris Ahmad berkata ia merupakan penerbangan sewa khas untuk umrah yang pertama yang akan mendarat di lapangan terbang antarabangsa Madinah Al-Munawarah. Hari ini merupakan penerbangan yang awal yang dikendalikan oleh Amal, iaitu penerbangan yang pertama penggunaan penerbangan MAS yang terus ke Madinah. Seramai 228 orang untuk menunaikan umrah. Beliau berkata demikian selepas sesi ramah mesra bersama para jemaah yang akan berlepas ke Tanah Suci di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA hari ini. Penerbangan MH8216 yang menggunakan pesawat Airbus A330 tersebut merupakan penerbangan pertama sejak pandemik COVID-19 melanda dan kali terakhir beroperasi pada 7 Mac 2020. Perkhidmatan yang kita ada sebagai contoh azan, itu solat, alunan talbiyah, kita ada anak kapal yang pakai hijab, kita juga ada ustaz ataupun mutawif yang memberi tazkirah semasa kapal berada di udara. Dan kita menyediakan panduan-panduan solat dan panduan-panduan berwuduk di atas kapal. Buat masa ini, penerbangan Amal hanya 8 kali seminggu ke Jeddah dan Madinah. Ia 40% lebih rendah berbanding sebelum pandemik COVID-19 melanda, iaitu 2 kali penerbangan sehari. Selain itu, Amal juga menjangkakan akan mencapai jumlah penerbangan seperti biasa pada suku keempat tahun hadapan. Pembukaan sempadan menerusi laluan perjalanan vaksinasi VTL darat antara Malaysia dan Singapura bakal merancakkan kembali sekurang-kurangnya 20% bagi aktiviti pelaburan di Johor. Exko Pelaburan Pembangunan Usahawan Koperasi dan Sumber Manusia Johor, Datuk Muhammad Izhar Ahmad berkata jumlah berkenaan melibatkan jangkaan nilai pelaburan sebanyak 10 bilion ringgit akan dibawa masuk menjelang tahun hadapan. Pelaburan, the investors start coming in. So kita we have, saya portfolio pelaburan, kita ada cases yang ada prospek yang dah intended kan untuk melabur. So dalam queue kita ni sekarang. So now they are stuck, they cannot come in. So that may contribute, I think at beginning of year 2022, at least 20% growth. I projected 20% growth in the first half 6 months. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan Anugerah Koperasi Terbaik Negeri Johor 2020 di Johor Bahru hari ini. Jelasnya pembukaan sempadan menerusi VTL itu dilihat berupaya mengembalikan semula ekonomi rakyat di negeri ini. Bagaimanapun ketika ini keutamaan kerajaan negeri diberikan kepada keselamatan awam, terutama pengembara terlibat. Aplikasi My Veteran Mall diperkenal Jabatan Hal Ehwal Veteran JHEV Angkatan Tentera Malaysia ATM khusus kepada usahawan veteran mengembangkan lagi perniagaan mereka. Timbalan Menteri Pertahanan Datuk Seri Ikmal Hisham Abdul Aziz berkata, pengenalan platform yang merupakan kolaborasi dengan syarikat MIDC Teknologi Sdn Berhad itu juga bagi membolehkan veteran meneroka potensi teknologi digital melalui pelbagai aktiviti seperti e-service, e-info, e-dagang dan e-khidmat. Pelancaran pusat membeli belah maya ini, warga ATM akan mempunyai satu ruang sehenti maya untuk melaksanakan berbagai aktiviti dalam talian seperti membuat transaksi, promosi, memasarkan dan pembelian barangan dalam lingkungan ruang My Veteran Mall yang canggih. Datuk Seri Iqmal dalam pada itu berkata, Angkatan Tentera Malaysia turut merancang untuk memperluaskan penggunaan platform digital seumpama itu ke negara ASEAN. Sehingga kini penggunaan aplikasi itu telah berjaya menarik 505 usahawan veteran ATM yang mempunyai produk keluaran sendiri memperluaskan jaringan perniagaan mereka. Kami daripada Kekal Barakah Resources mengeluarkan produk creamy spices, pastry dan bakery lah. Produk-produk ini buat masa ini kami pasarkan di pasaran tempatan. Jadi dengan ruang dan peluang yang diberikan oleh pihak veteran melalui My Veteran Mall ni, ianya sangat berkesanlah kepada pihak usahawan, terutamanya veteran untuk membuat penjualan di dalam sistem online.
Aplikasi My Veteran Mall boleh dimuat turun di Google Play bagi pengguna Android dan di App Store bagi pengguna iPhone. Terdahulu, Datuk Seri Ikmal Hisham melancarkan aplikasi My Veteran Mall di Ibu Negara. Turut hadir Panglima Angkatan Tentera, Jeneral Tan Sri Afendi Buang dan Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan, Datuk Seri Muiz Abdul Aziz. Kerajaan Selangor membatalkan pajakan tanah Tanjung Pasir Ladang Tenamaram Bestari Jaya, Kuala Selangor seluas 39 hektar yang diberikan kepada dua buah syarikat sebelum ini. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, keputusan itu dibuat selepas hal berkenaan dibawa kepada Majlis Tindakan Ekonomi Negeri Selangor MTES serta dibincangkan dalam Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri MMKN pada 17 November lalu. Katanya sebelum ini tanah berkenaan dipajakkan kepada syarikat Baisan Suria Sendirian Berhad dan syarikat Trillion Project Sendirian Berhad yang akan diberi gantian pajakan di kawasan lain bagi tujuan pertanian dan penternakan. Tanah-tanah tersebut akan dipajakkan kepada PKPS selama 21 tahun dan PKPS akan membuat pembutihan ataupun pengelasan terhadap hampir 400 orang peneroka-peneroka yang memohon ataupun telah mengusahakan tanah-tanah tersebut. Hasil daripada perundingan di antara pihak PKPS dan kesemua wakil-wakil kumpulan peneroka yang berminat dan telah mencapai kata sepakat bahawa semua peneroka bersetuju akan mendaftar sebagai pemajak kepada PKPS. Beliau berkata demikian pada sidang media di bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah siang tadi. Menurutnya lagi, isu berkaitan pertikaian terhadap pajakan tanah Tanjung Pasir Ladang Tenamaram dibangkitkan pada awal April lalu apabila kumpulan peneroka ladang berkenaan meminta campur tangan kerajaan negeri berhubung pertindihan permohonan tanah yang sudah mereka usahakan dengan dua buah syarikat yang sudah diberi pajakan. Katanya sebuah jawatan kuasa siasatan dalaman JKSD yang terdiri daripada 5 orang anggota jawatan kuasa termasuk unit integriti dan bahagian audit dalaman Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor ditubuhkan pada 3 Mei lalu bagi menyelesaikan isu ini. Dalam pada itu, Wakil Peneroka V. Jayakumar berkata pihaknya berterima kasih kepada kerajaan negeri serta PKPS yang komited membantu menyelesaikan masalah yang berlarutan sejak sekian lama. Hari ini, selepas kita datang ke sini, berhadapan dengan MP Selangor, Menteri Besar Selangor, kita puas hati. Peneroka-peneroka puas hati dan kita akan bekerja sama dengan PKPS. Program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR Hijrah Prihatin diteruskan lagi. Kali ini, anak-anak autism di Pusat Genius Kurnia Sentul menerima sumbangan alatan sukan dan wang tunai. Lebih menarik, sumbangan itu disalurkan hasil daripada wang kemenangan mingguan peserta terbaik Hijrahkan Laguku. Menurut Pengarah Pusat Genius Kurnia, Dr. Neil Farah Sulaiman, sumbangan ini dapat membantu kanak-kanak di pusat berkenaan dalam melakukan aktiviti intervensi awal pendidikan. Apabila kita ada program Al-Hijrah sebegini, ini membuatkan kita memberikan satu awareness kepada publik, kepada masyarakat untuk kita war-warkan lagi kewujudan satu kumpulan kanak-kanak yang tidak sama dengan kanak-kanak biasa. Mereka adalah kanak-kanak autism tetapi mereka berhak untuk diberi satu kehidupan di mana mereka boleh lagi meningkatkan kefungsian melalui intervensi awal yang kita berikan. Dalam pada itu, Ketua Kumpulan Integrasi Media dan Hal Ehwal Korporat TV Al-Hijrah, Saifulizan Siddiq berkata, sumbangan yang disalurkan kepada pusat itu adalah kesinambungan daripada program Hijrahkan Laguku, hasil daripada kemenangan persembahan terbaik mingguan program berkenaan. Ini merupakan tempat kedua yang kita pilih untuk melakukan acara lapangan program CSR TV Hijrah Prihatin. Kali ini kita bergabung dengan artis-artis Hijrahkan Laguku untuk menyampaikan sumbangan berupa peralatan sukan untuk kanak-kanak ataupun adik-adik anak-anak autism kita. Sementara itu, pemenang persembahan terbaik minggu kedua Hijrahkan Laguku, Datuk Nash, turut berbesar hati apabila beliau diberi peluang menyantuni anak-anak istimewa di pusat tersebut. Saya bersyukur sangat kepada Allah SWT kerana apa yang saya menang pada minggu kedua tu
Ini adalah merupakan penambahbaikan semangat lagi saya untuk terus berkarya, terutamanya dalam hijrahkan laguku. Dan alhamdulillah saya sangat syukur kepada Allah kerana Allah bagi saya peluang untuk menikmati keindahan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Program kemanusiaan ini turut dihadiri peserta Hijrahkan Laguku Rahmat Mega. Hijrahkan Laguku adalah sebuah program realiti nyanyian patuh syariah yang disiarkan secara langsung setiap Sabtu jam 9 malam. Bertemakan Journey Back to Him, pertandingan itu disertai oleh 8 penyanyi tempatan antaranya Datuk Nash, Rahmat Mega, Syahir dan ramai lagi. Istanbul dibadai ribut. Alhamdulillah, bertemu kembali. Kita ke laporan luar negara. Sekurang-kurangnya 4 terbunuh manakala 38 lagi cedera selepas ribut yang disertai angin kencang melanda kota Istanbul. Pihak berkuasa pengurusan kecemasan dan bencana AFAD memaklumkan pihaknya menerima 1,517 panggilan berhubung ribut itu. Angin dilaporkan bergerak selaju 129 km sejam di daerah Beylikdüzü yang turut membawa hujan lumpur. Angin kencang telah menerbangkan atap rumah penduduk, pokok tumbang dan ada bangunan yang runtuh. Beberapa kapal di pelabuhan Maltepe dan Pendik mengalami kerosakan teruk. Bencana turut menyebabkan kapal kargo merempuh jeti di pelabuhan Ambarli. Pihak berkuasa juga mengambil pendekatan membatalkan semua laluan laut dan menutup Selat Bosphorus untuk kedua-dua arah yang menghubungkan Laut Marmara dan Laut Hitam. Angin kencang juga memaksa Turkish Airlines untuk tidak menerbangkan 6 pesawatnya keluar dari Istanbul. Kegiatan pendidikan digantung selama sehari bagi mengelak kejadian buruk berlaku. Dalam pada itu, pihak berkuasa tidak membenarkan kenderaan berada di jalan bermula jam 11 malam hingga 6 pagi. Manakala itu di Spanyol, berpuluh-puluh kereta tenggelam di bandar Bilbao akibat banjir besar. Bah berkenaan dikatakan berpunca daripada tebing di Sungai Nervion pecah. Rakaman video menunjukkan kereta di kawasan kejiranan Zorotza yang tersangkut dalam banjir itu menyebabkan jalan raya ditutup. Menurut Datuk Bandar Bilbao, Jose Mari Aburto, anggota bomba menerima puluhan panggilan kecemasan terutama pada waktu malam. Ekoran ribut yang turut mengakibatkan pokok tumbang, jalan raya dibanjiri air serta lumpur. Sehubungan itu, pihak berkuasa meminta penduduk menjauhi kawasan banjir dan meletakkan kenderaan mereka di tempat selamat yang jauh dari sungai susulan hujan lebat berterusan serta amaran banjir yang aktif. Sepasang suami isteri dilaporkan melarikan diri dari hotel kuarantin kerana disyaki pembawa virus COVID-19 varian Omicron di Belanda. Mereka kemudian ditangkap di lapangan terbang Schiphol, Amsterdam ketika pesawat hendak berlepas ke Sepanyol. Pihak polis Belanda terpaksa mengeluarkan pasangan tersebut dari pesawat selepas mendapat maklumat mengenai tindakan mereka. Keadaan itu menyebabkan berlaku insiden dramatik antara kedua-dua pihak. Ketika itu tidak jelas sama ada mereka benar-benar dijangkiti atau hanya ditahan kerana langkah berjaga-jaga untuk dikuarantin. Susulan itu, pasangan terbabit diserahkan kepada pegawai kesihatan untuk dibawa ke pusat kuarantin lain. Sementara itu, pasangan suami isteri berkenaan menafikan mereka melarikan diri, sebaliknya memaklumkan sudah melepasi tempoh 5 hari kuarantin selepas dilaporkan negatif COVID-19. Jumaat lalu, Carolina Pimenta dan pasangannya Andres Sanz merupakan antara 61 daripada 600 penumpang yang tiba daripada penerbangan dari Johannesburg dan Cape Town, Afrika Selatan yang disahkan positif COVID-19. Pesawat itu tiba sejurus Belanda bersama 27 negara anggota Kesatuan Eropah bersetuju untuk melarang sementara perjalanan dari 7 negara benua Afrika. Tindakan itu dalam usaha Belanda mengambil langkah berjaga-jaga selepas berpuluh-puluh kes varian Omicron COVID-19 ditemui dalam kalangan penumpang syarikat penerbangan. Laporan itu tadi menutup berita Al-Hijrah malam ini. Jangan lupa layari alhijrahnews.com untuk lagi laporan-laporan menarik dan artikel eksklusif. Sekian untuk malam ini. Saya Aziz Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam.